Polis Terengganu sangkal dakwaan sabotaj. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Polis Terengganu menyangkal dakwaan terdapat sabotaj terhadap perhimpunan RSZ 5.0 di litar permotoran Kuala Nerus Sabtu lalu. Sebaliknya, operasi khas dilaksana selepas menerima aduan peserta program menunggang motosikal secara berbahaya dan mengganggu ketenteraman awam. Ketua Polis Terengganu, Dato' Mazli Mazlan berkata penguasaan dijalankan secara bersepadu bersama Jabatan Pengangkutan Jalan sejak 1 September. Tidak ada, ini adalah kerana netizen yang komplain dan kita membuat pemantauan bersama dengan JPJ dan kita dapati terdapat kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Kita tidak ada mensabotaj mana-mana program. Even di Terengganu ini kami PDRM dan juga lain-lain agensi amat menyokong apa juga program yang boleh memberi impak yang besar terhadap ekonomi, sosial di negeri Terengganu ini. Asalkan tidak melanggar undang-undang yang sedia ada. Mengulas lanjut, 111 motosikal disita untuk siasatan, manakala 205 penunggang motosikal termasuk 2 remaja bawah umur yang tidak memiliki lesen memandu ditahan. Antara kesalahan yang dikesan tidak mempamer nombor pendaftaran mengikut spesifikasi serta ubah suara exhaust, badan dan komponen motosikal. 242 notis saman turut dikeluarkan. Mayat seorang lelaki ditemui di dalam sebuah lori yang diparkir di kawasan tempat letak kereta di Danau Kota Setapak. Susulan itu, 2 lelaki ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Syarif Busamah berkata, mayat lelaki berumur 59 tahun itu dijumpai oleh adik perempuannya. Mayat telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kecederaan pada badan mangsa. Asyari berkata polis masih menjalankan siasatan berhubung punca kejadian dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemukan lemas di sungai berdekatan sebuah restoran di Jalan Nilam 1, Taman Cendana, Pasir Gudang petang tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Gudang, Pegawai Bomba Kanan 1, Muhammad Yusri Atan berkata mangsa dikenali sebagai Muhammad Daniel Zahari Burhanuddin. Beliau memaklumkan 9 anggota dengan 2 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian untuk tugas mencari dan menyelamat. Mangsa dipercayai pergi ke sungai tersebut bersama sekumpulan rakan bagi melakukan aktiviti menangkap ikan dan mandi manda. Mangsa ditemukan pada kedalaman 3 meter. Petugas kesihatan yang berada di lokasi kejadian mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. 379,400 batang rokok seludup bernilai 1.2 juta ringgit dilupuskan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Terengganu. Pengarahnya Kapten Maritim Muhammad Karul Anwar Abdul Majid berkata, rokok pelbagai jenama itu dirampas dalam serbuan pada April lepas. Jelas beliau, proses pelupusan itu dilakukan menggunakan mesin pengisar. Ini kita akan buang di tempat pelupusan sampah Sungai Ikan. So, Maritim Negeri Terengganu akan sentiasa memantau dengan kemasukan rokok secara haram inilah. Secara berterusan melalui rondaan dan sorok yang kita laksanakan. Seluduk rokok putih ini masih berterusan dilaksanakan di Maritim Negeri Terengganu sebab kita percaya kemasukan rokok-rokok ini masih terus dilaksanakan kerana demand terhadap rokok-rokok yang tidak bercukai ini, rokok haram ini masih tinggi di Pantai Timur ini. Tegas beliau, pemantauan akan dilakukan secara berterusan bagi membantras aktiviti penyeludupan rokok yang semakin berleluasa.
Ini pula mengenai kejadian tanah mendap melibatkan laluan di arah barat lebuh raya Pantai Timur LPT 1. Syarikat Konsesi Anih Berhad memaklumkan laluan kontra telah diaktifkan dari kilometer 116.5 hingga kilometer 119.4 arah barat. Lorong kiri dan lorong kecemasan sepanjang laluan terbabit masih ditutup. Dalam pada itu, Menteri Kerja Raya Dato' Seri Alexander Nanta Linggi menerusi Facebooknya memaklumkan kejadian rekahan di permukaan jalan dipercayai berpunca daripada runtuhan cerun tambak di kawasan kerja tebatan banjir. Beliau telah mengarahkan Lembaga Lebuh Raya LLM dan pihak berkaitan untuk segera melaksana kerja penyelenggaraan dan pembaikan kawasan mendap. Beliau juga mahu laporan penuh dikemukakan segera oleh LLM selain pemantauan di sekitar kawasan terlibat bagi mengenal pasti kemungkinan risiko mendapan lain. Pelan kontingensi dan mitigasi yang dilaksana di laluan mendap sentiasa dipantau bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Satu pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan salah laku di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berkaitan pendaftaran nombor plet klasik kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pasukan itu memerlukan penglibatan penuh JPJ yang mempunyai maklumat dan akses berkaitan dakwaan salah laku yang disiasat. Yang pertamanya, sudah mesti perlu dianggotai oleh KP, Ketua Pengarah. Ketua Pengarah sekarang ini Ketua Pengarah baru. Jadi yang dia sebut isu tu daripada 2016. Jadi KP ini tak ada kepentingan. Jadi sudah tentu perlu ada penglibatan JPJ sebab dia punya akses kepada maklumat, data dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas berucap pada persidangan DAP 2023. Kerajaan akan mengemukakan senarai nama ahli jawatankuasa pasukan khas Ranjai Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat buku tulisan Tan Sri Tommy Thomas, My Story Justice in the Wilderness. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mak Zahid Hamidi berkata senarai itu akan dibawa ke Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi untuk dibentangkan kepada Kabinet bagi mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Kita minta supaya RCI segera ditubuhkan walaupun Kabinet telah pun meluluskan penubuhannya. Sebab the fountain of justice mesti diterjemahkan dalam bentuk tindakan supaya keadilan dapat ditegakkan, bukan keadilan berdasarkan kepada penginayaan atau kezaliman. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Pimpinan Agung Tahunan kali ke-15 Parti Makal Sakti di Ibu Negara. Ayo bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Kembara kenali Borneo, konvoi yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rakyatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Pemesra Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di Masjid Al-Falah, Kampung Penan Muslim, Batu 10, Bintulu pukul 6 petang tadi. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Menteri Pelancongan, Industri, Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Lenggi bersama ribuan penduduk Bintulu. Seri Paduka berdua dipersembahkan dengan tarian masyarakat Penan dan orang Ulu sebelum yang di-Pertuan Agong menandatangani plak dan menerima cenderamata hasil kraft tempatan. Sultan Abdullah dan rombongan turut menunaikan solat maghrib bersama penduduk. Terdahulu, Tunku Azizah dan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanul Ibrahim Alam Shah menyampaikan sumbangan kepada 100 asnaf kampung berkenaan.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu program Malaysia Next Leaders diperluas ke seluruh parlimen dan daerah. Ia susulan manfaat diterima rakyat selepas 5 kali penganjurannya. Supaya manfaatnya kepada generasi baru yang harus didedahkan dengan falsafah kepemimpinan dan juga pengisian terhadap program-program kepemimpinan, termasuk aktiviti bagi memantapkan pendekatan sosial kepada pemimpin-pemimpin generasi baru. Okay. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup program Malaysia Next Leaders Bagan Datuk 2023 di Bagan Datuk. Seramai 656 peserta terdiri daripada pelajar sekolah, mahasiswa, belia dan NGO menyertai program 2 hari itu. Sebelum ini ia pernah dianjurkan di Selangor, Pulau Pinang dan Terengganu. Dalam program berasingan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyarankan Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra disaran bekerjasama dengan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA. Ia bagi membantu kaum India khususnya wanita mengikuti kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Jelas beliau, golongan terlibat boleh mengikuti kursus TVET di bawah program jelita yang diterajui agensi tersebut. Saya menyatakan perkara ini kerana kursus TVET merupakan kursus jangka panjang yang boleh menjamin bukan sahaja kepada usahawan tetapi juga boleh memberikan pekerjaan kepada peserta TVET ini. Maka pejabat saya, pejabat Timbalan Perdana Menteri, saya melantik pegawai khas secara relevan. Sebaiknya pegawai khas saya khusus untuk menjaga hal ehwal orang India seluruh Malaysia. Juga termasuk kerjasama dengan mitra bagi membantu seluruh masyarakat India di negara ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan program Bakery Queenpreneur Bakers 2023 di Bagan Datuk. Jelita menawarkan 10 bidang kemahiran dan pensijilan lebih tinggi dan luas. Kerjasama dijalin dengan 74 rakan strategik bagi memastikan program dan pensijilan ditawarkan selaras keperluan industri. TVET perlu dilihat sebagai peluang kepada golongan belia mendapatkan pekerjaan dan meraih pendapatan setimpal pada masa hadapan. Ibu bapa dan belia sendiri tidak perlu sanksi kerana TVET kini diperkasa menerusi peruntukan RM6.7 bilion bagi pelaksanaan pelbagai inisiatif. Laporannya bersama wartawan Mohan Cendasami. Saya pilih TVET sebab dia menawarkan peluang pekerjaan yang tinggi dan saya tak rasa dia adalah pilihan kedua saya. Saya memilih TVET kerana TVET ini memberikan peluang pekerjaan yang tinggi, masa depan yang cerah dan juga memberikan kemahiran yang tinggi. Saya memilih TVET kerana TVET ini menjamin saya punya masa depan dan juga ia membantu untuk meningkatkan kemahiran saya, dan jangan jadikan TVET ini sebagai pilihan kedua. Pada 22 Ogos lalu, laporan media menyebut lebih 70% atau 4,630 daripada 6,361 calon yang ditawar kemasukan ke Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS bagi sesi pertama tahun ini menolak TVET. Pendedahan itu mengejutkan memandangkan banyak inisiatif yang ditawarkan kerajaan untuk memperkasa TVET. Jelas Timbalan Dekan Pembangunan Mahasiswa dan Gaya Hidup Kampus UniKL Muhammad Firdaus Hassan antara yang menjadi kemungkinan penolakan kursus TVET adalah persepsi negatif dan kurangnya kesedaran berhubung kepentingan bidang teknikal dan vocational. Apabila pelajar-pelajar lepasan TVET, mereka melihat kepada jalan kerja ataupun penubuhan ataupun kerjaya mereka
berapakah pendapatan bulanan yang sepatutnya mereka dapat. Jadi sebelum ni, pendapatan untuk pelajar-pelajar TVET ni agak rendah. Tapi bermulanya tahun ni, kerajaan kita telah cuba untuk meminimumkan pendapatan pelajar TVET sehingga RM2,000. Selain itu, dengan kesediaan beberapa syarikat gergasi seperti Tesla untuk melabur dan beroperasi di Malaysia, graduan TVET akan menjadi pilihan utama. Justru sudah tiba masanya untuk lebih ramai belia tanpa mengira kaum menceburi bidang TVET. Itu harapan dan visi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi merealisasi hasrat itu, Ahli Dewan Negara Datuk Dr. Nelson Ranganathan yang juga pengurusi Biro Pendidikan MIC menyeru pelajar Cina dan India menyertai sektor TVET berikutan jumlah peratusan pelajar kaum tersebut yang rendah. Kalau kita boleh tengok di seluruh institusi TVET di negara ini, memang ada kekosongan. Ada tempat lebih daripada permintaan. Tempat untuk mengikuti program TVET ini memang lebih daripada permintaan. Maka tidak ada satu memang tidak ada kota. Lagi peluang pun memang sedia ada. Itu institusi-institusi TVET kerajaan. Tetapi juga di institusi-institusi TVET swasta tidak ada kota langsung. Rakyat juga perlu sedar TVET merupakan kekuatan pendidikan bagi kebanyakan negara maju seperti Korea Selatan, Jepun, Jerman dan China dalam meningkatkan kualiti kemahiran sebagai kayu pengukur pembangunan negara. Sektor TVET di negara menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor yang melibatkan kemahiran. Ditambah pula dengan kemasukan syarikat-syarikat gergasi dari dalam dan luar negara yang sedia untuk melatih graduan-graduan TVET merupakan satu titik utama kepada negara dalam meningkatkan industri dalam sektor TVET. Dicampur pula dengan inisiatif-inisiatif yang telah ditawarkan oleh kerajaan turut membantu pelajar-pelajar atau graduan TVET untuk melanjutkan atau meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam sektor-sektor yang berkaitan. Muhammad Cina Sami, RTM. Semua syarikat telco di negara ini dijangka menandatangani perjanjian langganan saham SSA mengenai pemilikan ekuiti digital nasional berhad DNB dalam masa terdekat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan rangkaian 5G di seluruh negara dapat dipercepat dengan penglibatan telco dalam SSA, syarikat yang ditubuhkan kerajaan. Dan ini akan membolehkan pelaksanaan rangkaian 5G berjalan dengan lebih pantas, lebih laju dari sekarang, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Festival Sungai Kelang di Kelang, Selangor. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk di Malaysia telah mencecah 68.8% setakat 31 Ogos lepas, yang dijangka mencapai 80% menjelang hujung tahun ini. Kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Pencapaian bagi 2 tahun pertama diukur dan dinilai semula. Turut dijangkakan pada pembentangan itu nanti, penetapan hala tuju bagi tahun 2023 hingga 2025. Dalila Kadir ada laporannya. Bukan sekadar mengambil kira maklum balas di tahap kementerian. Dasar dan inisiatif yang bakal diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berpandukan keperluan dan keutamaan rakyat, komuniti perniagaan serta kesemua negeri. Libatkan kerjasama antara agensi, kerjasama antara kementerian dan juga kerjasama antara pihak kerajaan dan pihak swasta. Semua harus menggembing tenaga kerana ini bukan sahaja menjadi beban yang harus diletakkan pada badan-badan berwajib ataupun kementerian. Industri swasta, sama ada syarikat berkaitan kerajaan GLC ataupun syarikat berkaitan pelaburan kerajaan GLIC haruskan memain peranan utama. Kajian separuh penggal RM ke-12 disifatkan sebagai rancangan baharu oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ia juga perlu dinilai semula secara total mengambil kira tempoh pandemik COVID-19 yang mengubah pelbagai perkara.
RMK ke-12 ini adalah satu perjalanan panjang negara bagi mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Walaupun ada pandemik, walaupun tidak ada pandemik. Justru kita harus meletakkan ia satu kaedah pengukuran yang universal. Dengan semua inisiatif yang telah pun diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan termasuk Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 RM ke-12 diyakini bakal mewujudkan industri berevolusi tinggi dan negara berpendapatan tinggi. Delila Kadir, RTM. Satu Persatuan Nelayan, satu produk diperkenal sebagai inisiatif meningkatkan ekonomi dan membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan LKIM Muhammad Faiz Fadil berkata usaha itu mampu meningkatkan taraf dan kualiti hidup nelayan yang kebanyakannya daripada golongan B40. Ramai di kalangan mereka itu tidak melibatkan diri dalam industri hiliran. Bermaksud mereka tidak memanfaatkan hasil tangkapan ikan mereka itu untuk menjana perniagaan. Jadi dalam usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan di kalangan nelayan adalah untuk memastikan lebih ramai nelayan terlibat dalam industri hiliran, iaitu memanfaatkan hasil tangkapan ikan itu untuk pemasaran ikan ataupun jualan hasil ikan yang boleh menjana pendapatan yang lebih. Siapa melancarkan lepas ini, iaitu mewajibkan setiap persatuan nelayan itu ada produknya. Beliau hadir pada Majlis Rahmah Mesra Madani dan pemberian bantuan kepada 29 nelayan di perkampungan orang asli Pulau Indah Pelabuhan Kelang. Susulan kejadian gempa bumi bermagnitud 7.0 di Maghribi, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir akan menghubungi rakas jawatannya Menteri Haiwan Luar Maghribi Nasir Burita bagi mendapatkan maklumat terkini, seterusnya menawarkan bantuan diperlukan. Menurut kenyataan Wisma Putra, Duta Besar Malaysia ke Maghribi Datuk Astanah Abdul Aziz telah dihubungi bagi mendapatkan perkembangan kejadian. Sehingga kini tiada laporan rakyat Malaysia terlibat bencana itu. Dr. Zamri juga mengucapkan simpati dan takziah kepada semua mangsa terlibat. Warga Malaysia di Maghribi dinasihatkan sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta mematuhi saranan pihak berkuasa tempatan. Rakyat Malaysia juga digalakkan untuk mendaftar dengan Kedutaan Malaysia. Lebih 2,000 terkorban dan lebih 2,000 lagi cedera akibat gempa bumi kuat tersebut. Sukan badminton terbuka China hasrat beregu lelaki negara Aaron Chia Suwuyi untuk merangkul kejuaraan tidak kesampaian selepas tewas kepada gadingan dari China Liang Weikeng Wang Chang di pentas final. Wakil negara yang juga pilihan ke-6 kejohanan buntu untuk menandingi kekuatan lawan sekaligus akur tewas 12-21, 14-21 dalam tempoh 26 minit. Ini kekalahan kelima dialami Aaron Wuyi ke atas pasangan dari China itu dalam keseluruhan 6 pertemuan. Kali terakhir Malaysia muncul juara saingan beregu lelaki terbuka China ialah pada tahun 1989 menerusi gadingan Datuk Razif Siddiq dan Datuk Seri Jalani Siddiq. Badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia. Pemain perseorangan remaja negara Eugene Oweon merangkul kejuaraan selepas penundukan rakan senegara Lee Jan Jirih dengan keputusan 10-1, 21-19, 21-18. Kejohanan berlangsung di Kangan menyaksikan Eugene tidak diberikan laluan mudah apabila terpaksa mengharungi aksi sengit selama 1 jam 9 minit. Saya rasa first saya punya opponent tadi, Zaira itu dia kawan saya, kita training sekali juga. Then ada Thailand, Indon pun susah main juga. Tournament ni pun tapi ada yang Japan, China belum datang lah. Sementara itu, dalam saingan beregu wanita menyaksikan pasangan dari Indonesia Isyana Syahira Maida dan Rinjani Kwinara Nestin muncul juara dengan menyingkirkan rakan negara Valisha Christina Bernardine Anidia Wardana dengan keputusan 21-19, 21-15. Kejuaraan Superbike Malaysia MSBK juara bertahan kelas 1000cc kategori
A. Kasma Daniel Kasma Yuden mempamerkan penguasaan dengan meraih kemenangan hat-trick pada saingan pusingan kedua di Liga Antarabangsa Sepang hari ini. Ketinggalan pada awal perlumbaan ketiga, pelumba pasukan Yamaha Gen Blue Racing Team itu bangkit memintas wakil Bunsiu Honda Zakwan Zaidi di lap kelima sekaligus muncul juara. Saya perlumbaan kali ini saya amat gembira lah sebab saya tak pernah fight dengan Zakwan yang saya dapat berada di depan dia. So di kali ini MSBK 3-3 race saya dapat di hadapan dia dan Azlan Shah juga. So saya amat bersyukur lah, race pun selamat dan saya tak menyangka juga saya dapat hat-trick 3-3 race. Saya menyangka mungkin 2 race saya dapat menang dan satu last race mungkin Zakwan akan beat saya balik kan. So rezeki lah. Sementara Zakwan yang mengakhiri saingan di tempat kedua menyifatkan peluang untuk beraksi semula di MSBK ini cukup berharga. Saya dapat call tim panggil untuk join race. Saya cakap ini mungkin agak susah sebab saya tak ada prepare saya punya mindset. So bila start dia bagi tahu macam tu, nak tak nak saya nak join juga. Kalau tak saya memang rugi tak dapat main kan. Tempat ketiga menjadi milik seorang lagi pelumba negara Azlan Shah Kamarudin yang mewakili pasukan Horizon Racing Team dengan 17.232 saat di belakang Zakwan. Perlumbaan berbasikal lebuh raya para 2023, skuad negara berjaya merangkul 3 pingat emas dari 4 kategori yang dipertandingkan dalam kejohanan yang berlangsung di Putrajaya. Ketua Biro Berbasikal Para Kebangsaan Abdul Halim Yusof berkata ini merupakan permulaan positif sebelum mereka menghadapi Tamasya Para Asia Hangzhou 2022 hujung bulan ini. So alhamdulillah apa yang kita rancangkan untuk pasukan Malaysia semua berjaya menghabiskan perlumbaan masing-masing dan pencapaiannya ada kerana cuma 2 negara saja bertanding antara Malaysia dan Indonesia. So kebanyakannya kita berjaya lah. Tim kita untuk cycling lelaki dan tandem wanita kita berjaya tempat pertama. Jadi perancangan kita seterusnya selepas ini kita akan persiapkan pasukan untuk pergi ke kejohanan Asia, Para Asia di Hangzhou di mana tim yang sama juga. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas tamat perlumbaan. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan, perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.